صل على محمد. Alhamdulillah, insyaAllah bersama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah malah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab Penawar Bagi Hati, yakni ubat bagi hati kita. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam kitab yang kedua, yakni pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Sikit lagi. Jadi insyaAllah kita sambung. Dan ketahui olehmu. InsyaAllah kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab sahaja. Kerana 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Habis itu minggu baru ni lah. Okey, jadi kita sambung. Jadi pengarang beritahu kepada kita, dan hendaklah kamu ketahui, hei orang yang menuntut ilmu, bahawa sesungguhnya segala kelakuan yang dicela tu banyak sangat. Kelakuan yang dicela oleh syarak tu banyak, ya tu. Tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara. Mana pengarang kata dia sebut sini 10 perkara, 10 perkara, 10 bab sahaja pada 10 bab. Kerana 10 ini asal bagi semua ni. Kalau banyak-banyak kata tu asal dia 10 ni. Dia kata gitu. Maka yang pertamanya benda, sangat loba atas makanan. Loba atas makanan. Tu. Jadi belakang ni lagi kita jumpalah dia cerita sesebab. Okey. Maka yang pertama dia kata loba atas makanan. Maksudnya kita ambil makanan tu lebih pada sekadar hajat. Loba. Tu loba tu. Tu. Makanan ni kita makan tu sekadar untuk hajat kita. Sekadar hajat yang ni kita makan sekadar untuk membetulkan tulang belakang kita je. Yang ni untuk beribadah kepada Allah. Tu. Jadi bila kita makan ikut nafsu, pas makan, tu dipanggil loba akan makanan. Tu punca gelak hati kita. Jadi kita tak pelik lah hari ni kita tengok gelak, masing-masing semayang tak khusyuk, ibadah tak rasa nikmat, sebab hati mereka keras. Hati mereka keras disebabkan makan terlalu banyak. Pagi nasi minyak dah. Pagi nasi minyak, ayam gula saya goreng saya. Betul tak ni? Tengok, ambil nasi. Ni kedai di rumah siapa nasi? Tu kalau kita makan di rumah, kita ubur sikit je. Nak minta separuh dak gamak kedai. Orang terkedeku pula kan. Nasi minyak payah. Setambung nasi minyak pagi-pagi. Lepas tu kita minta ayam 2 tokong pula, ayam gula saya, ayam goreng saya. Kena Nescafe tarik. Beres. Pagi tu. Pukul 10. 10 rehat pula. Pukul 10 bahan teh pula. Cutting. Kalau kerja jabat-jabat kata putih kedai tepi, jabat 13 ikat. Lepas tu jabat-jabat tu belakang kat stadium. Faham lagi? Kena pokok besar. Buka dah lagi dah, hamba dah pergi dulu tu cerita tu. Pokok besar itu. Makan situ pula. Makan pula kari pak 3 uting. Lepas tu pukul 12. Satu makan pula. Makan tengah hari dia panggil. Tu ni. Lepas tu pukul 3 makan pula. Balik rumah. Bini pula akak puluk gaunnya. Petang. Lepas tu keluar pula. Malam makan pula. Balik tidur. Dah berapa kali je. Tak pernah rasa lapar itu. Tak pernah rasa lapar. Kenyang semua. Jadi orang yang makan bersangat tak kenyang ni kau, jangan haraplah
hati dia nak lembut. Nak rasa manis dalam ibadah. Tak akan rasa orang ni. Tu sebab dak penyakit-penyakit yang ada tu kita dak ubat. Kita dak buang penyakit tu. Maka sangat loba atas makanan. Jadi insya-Allah kita akan faham depan tu lagi. Ni kita bilang dulu. Yang kedua dia kata sangat loba atas berkata-kata. Bercakap. Bukan sekadar hajat. Tu kedai kopi you pagi-pagi you. Nampak? Kenapa you cakap? Tak ada benda pun. Tak berhenti cakap tau. Peristiwa 400 tahun lepas. Apa lagi? Kena ketip pacak cerita lagi. Hak tu semua tu dicela oleh syarak. Sifat-sifat yang dicela. Itu menyebabkan hati kita kerah. Jangan kamu harap orang yang banyak berkata-kata ini akan lembut hatinya. Jangan harap. Dia akan lembut hati. Tu dia. Maka kena sedarlah. Setelah kita ngaji lagi, kita amalkan. Jangan banyak cakap. Tu. Kalau kita capur orang jadi banyak hal, baik kita menyendiri. Sebab tu orang ngaji ilmu tasawuf ni, setelah dia tahu dah nyakit-nyakit, dia nak beramal, dia kena asingkan diri dia daripada orang-orang yang lara. Bukan asing diri hidup gua, kan? Lari daripada orang yang lara. Orang yang bercakap benda mengarut. Tak payah. Kita pergi banyak duduk dengan ulama. Dengan orang alim. Bila ada masa free je, kita pergi rumah orang alim. Orang alim je layang kita. Ya memang sebab dia alim. Dia nak nyata mana kealiman dia tu. Mesti nyata kepada orang jahil. Betul ni? Dia gitu. Tu dia. Maka kita kena banyak duduk dengan orang alim. Sebab orang alim ni, bila mulut dia buka je, suara dia keluar, membawa kita kepada Allah. Itu nak kenal orang alim. Duduklah bawah dagu dia. InsyaAllah comel kita. Tu sebab pada sahabat, bila dia cakap je, tak ada keluar bab lain. Yang ni mengajak manusia kembali kepada Allah. Tu. Jadi kalau kita duduk dengan orang alim, insya-Allah. Maka kita lari daripada manusia-manusia yang lara ni. Jangan duduk dengan pokok-pokok tu. Sebab dia tak ada cakap benda lain. Dia cakap benda mengaruk je. Habis puas hak mengaruk, dia kata kau orang pula. Dia jakit hal orang. Ni masyarakat kita. Kalau tak percaya, hidup kedai pagi ni. Kita dengar orang cakap. Kita bang dengar betul tak usuk hati. Kita pun dengar, ya sungguh. Memang ya sungguh. Tak nawak sikit. Gilah dengar tak percaya. Betul, Syakir? Betul. Amba pernah ajak hidup kedai. Amba temu perhati. Amba suruh perhati ni, budak ni. Kita suruh tengok lalu. Amba kabur, amba suruh tengok lalu. Bukti ada. Maka ni lah kalau mu capu dengan puak-puak ni, hatimu gelap. Mana lagi? Kita orang awam ni, tak payah capu lagi dengan orang gitu. Kecuali kita aling dah, kita capu tu sebab nak bawa dia pula. Hak tu lain cerita. Kita duduk kat dia jadi ikut kita. Nampak? Kalau kita orang awam, kita duduk kat dia, kita jadi ikut dia. Bukan dia ikut kita ikut dia. Nampak lagi? Jadi, kalau kita orang aling, tak apa. Kita pergi, dia akan ikut kita. Nampak? Dia berhenti cakap pasal dia dengar kita pula. Lagi. Kalau dia puas, dia bayar semua. Mudah je. Tu sangat loba atas berkata-kata. Cakap sekadar hajat. Yang ketiga, menapa lagi? Marah. Sifat marah ni. Tu. Orang yang gagah ni bukan gagah melihat kat lori tau. Orang yang dapat menahan akan marah dia, orang yang gagah. Marah ni kita kena banyak sabar. Ni sekali dak wisi kena pun marah. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kereta duduk kat trafik light, ijah duk pergi lagi, kita marah. Kita duduk belakang. Nak jalan tak nak jalan ni. Tak nak jalan walanggar. Hoduh. Sedap nak jalan tak nak jalan. Kalau jenis kereta slow tu jalan, dah dia ni nak gimana? Hegi. Nak bawa kereta sangat tu. Betul ni? Tu kerja kita belakang tu marah. Dan banyak kereta cukup belakang yang signal. Lepas tu, dah jadi. Signal kau ni pula. Kita kata dah datang ni nak gimana? Betul. Kawan cari lorong. Cari lorong nak pergi rumah orang. Memang jadi gitu. Betul ni?
salah bang salah. Tutup pula sekena, di pula. Betul? Ni kita duduk belakang, kita marah dak tarah marah dah. Ni kata. Dah macam mana kita nak sapa ke Tuhan? Nak khusyuk semayang. Sebab sifat marah tu ada dalam diri kita. Kena sabar dah. Sebab orang mukmin ni dia sabar. Apabila berlaku je benda-benda tak molek, dia tak suka, dia kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata inna lillahi lalu. Inna lillahi. Tu. Jadi amal raya amal balik kuliah besuk malam, nak minum air kedam apa ya awak ni awak tak kerja lain. Belah-belah minum air, dia tanya bak ni banyak enggak tanya. Amal kata kalau orang yang sebenar-benar kenal Allah, sebab tu bila kita faham, amal tu bukti kalau betul lah mu kenal Allah. Bukan dakwa. Amal tu kebanyakan hari ni manusia dakwa dia kenal Tuhan. Padahal tak kenal pun. Dakwa. Seka dia panggil. Kalau kita ngaji ilmu tasawuf, dia panggil sengka. Sengka kenal. Pada hakikatnya tak kenal. Hak ni ramai orang terpedaya ngaji ilmu makrifat, tak betul cara, dia berasa dia hebat dah. Kenal dah Tuhan. Padahal tertipu dengan sekaan. Amal kata malang, kalau betul-betul musafah ke Tuhan, yakni makrifat, kenal Allah, segala musibah mari, mudah degut sikit jatuh. Balik rumah kereta hilang, yes. Sebab apa jadi gitu? Sebab orang mengenal Allah, dia menguasai peringkat musyahadah roh. Musyahadah peringkat roh. Amata sebab tu orang mukmin ni bila mari musibah dia akan berkata, qalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu tu ulama bahas, siapa yang berkata? Qalu, mereka berkata. Siapa mereka tu? Maka mereka tu roh yang berkata. Sebab tu orang siapa mereka makrifah, kenal Allah, mari musibah lagu mana pun dia akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sikit ambut dok gegup jatuh dia. Walaupun kereta hilang, walaupun bini 4 orang lari lagi. Faham lagi? Sebab dia musyahadah dah. Sebab pekat roh ni, kalau kita ngaji ilmu tasawuf ni, nak bersih hati, nak pergi pekat tu lah. Al-A'raf ayat 172 tu kan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka roh yang menyaksi ketuhanan Allah. Jadi orang yang sampai situ sungguh hati dia bersih, dia akan rada segala ketentuan Allah. Sekarang ni kita tak sedar, dah ingat dah. Roh yang berkata, kita kata dengan nafsu kita. Kita dakwa, aku kenal Allah, aku alim dah. Lepas tu Tuhan uji, guli mati. Faham lagi? Bini tak ingat nak tak belacang pun, nak pacung-pacung pun. Eskadarisman. Tu tak? Seniman pun jalan pun. Bini tak ingat apa belacang, nak pacung dah. Berat semua. Kan kau tahu kesukaan aku belacang? Betul? Hak tu sunding marah. Takkan lelaki belacang nak mancung-mancung. Kata pion beli, belakang ni, belakang. Belakang pun belakang lah. Apa lagi? Ni. Jadi inilah kita nak faham. Jadi marah ni sifat yang dicela oleh syarak. Maka kita kena buang sifat ni. Nak buang sifat ni. Sebab orang yang betul-betul mengenal Allah, dia tidak ada sifat marah. Dia tak marah. Sebab dia memandang dah semua itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang ketuhanan Allah. Ni tu kita perlu pada hati yang bersih. Hati kotor tak boleh. Maka tak boleh ada sifat marah ni. Kita redha semua, tak ada masalah. Tu kita pakai kereta Sabasung, lepas-lepas beli barang, kita tengok lampu belakang kita pecah. Lampu belakang pecah. Faham lagi? Mesti lampu belalang baru beli 25,500. Faham lagi? Ibu fikir lah mana nak beli lampu belalang. Masa mahal dulu dah nak beli je. Beli masa murah ni. Langgar orang pula lampu belakang. Mengamuk kita. Faham? Tu. Lagu ni tak mampu. Langgar orang tambah lari. Kita kata dah biasa kita pakai orang langgar, orang lari ya. Tu. Ngamuk. Nak macam mana? Tengok lampu belakang pecah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang terbaik untuk aku. Bukan mudah nak kata itu terbaik tu. Sebab Allah ni Al-Hakim, Maha Bijaksana. Maka Allah Ta'ala buat itu yang terbaik. Bukan mudah tu.
Benda-benda ni kita orang awam tak nak pergi ni. Orang hati bersih je. Dia boleh. Jadi kita hari ni nak cuci hati ni nak jadi gitu. Redha dengan ketentuan Allah. Oh, nikmat hidup. Jiwa kita tenteram, tenang je. Nak bini pun heran. Lapu pecah pun abang tak marah. Marah ni itu yang terbaik untuk kita. Faham lagi? Tu. Apa? Tak usah kata lapu pecah. Kita kata ke bini kita. Kalau mau tembak lari pun aku yes macam tu. Betul tak? Tu hebat. Orang beriman. Kan mana? Kau? Mulia sama. Nikmat hidup itu. Orang beriman ni nikmat hidup dia. Okey. Kenapa lagi? Kita akan bincang depan dulu belakang ni. Ni dia bilang dulu. Yang keempat, dengki. Allahumma salli ala Muhammad. Dengki kau orang. Ni kerja kita lah ni. Nah, tengok orang nega maju, kita dengki. Tu. Kakak ni buat lagu mana orang maju ni? Nak buat lagi ni? Kita. Pergi jumpa Tok Bomo siang ni. Apa? Kita sangka buruk dah. Lepas tu deki pula mula-mula mari pada hati. Lepas tu cari jalan pula. Tu. Ni deki, letak minyak dak laku kedai orang. Orang lalu dapat kursi duduk atas meja. Kursi atas meja je. Bukan kurang ni. Ni yang pernah lah jumpa saya pun Tok Bomo dulu lah. Ni pun Tok Bomo lagi. Ni banyak apa mau. Ada kedai tu dia kata orang tengok kedai dia kursi duduk atas meja. Padahal kedai dia buka. Nampak? Kursi duduk atas meja. Ni jadi macam mana dia buat? Tak tahu tu. Ni deki punya pasal lah ni. Jadi Tok Bomo kata, kena buat orang lah. Apa? Ni nyakit. Sebab kita deki. Ni masyarakat kita ni banyak ni sifat deki. Deki benda kau. Saudara kita kan tu bukan orang lain. Kalau dia maju pun, dia kaya pun, kita tu pas senang. Betul ni? Ya tak ni? Bila nega kaya, dia keluar zakat. Boleh kau orang Islam juga. Apa lagi? Kalau dia infak pula, ya Allah, lagi bagus. Betul ni? Ni kita tak faham asas. Sebab tu kalau kita faham ilmu betul-betul, tak ada deki je. Sebab kita sembahyang 17 kali sehari. 17 rakaat kan? Kita kata iyyaka na'budu. Betul? Tu nak faham iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami. Maka orang Islam semua saudara kita belaka. Semua saudara nak menuju kepada Allah belaka. Kalau dia kaya, kita bahagia. Betul ni? Ni. Tapi kita tak tahu. Nak beli. Mari yang kata dibesuk. Kuliah duha dibesuk mari. Amba kata cerita-cerita bab ekonomi Islam. Amba cerita sikit je. Kita orang Islam ni tak faham. Amba kata sebab tu kalau hati comel, contoh kita nak beli beras, nak beli gula, nak beli apa kan. Dah apa yang kita pergi kedai besar-besar, pula tu kedai bukan Islam. Kita beli kedai kapal kita je. Kita tengok dia baru buka kedai ruci. Betul ni? Kita beli kedai dia walaupun mahal Seria mahal pada kat lain. Sebab niat kita nak bantu ekonomi dia. Bila dia maju, dia banyak piti, dia keluar zakat. Apa lagi ni? Betul ni? Kita tolong orang kafir, dia tak keluar zakat buat tu. Faham? Betul ni? Tapi kita kena penting diri, kita sanggup pergi beli jauh pun. Faham lagi? Tu sebab murah tambah. Orang beriman ni, dia nak dapat pahala semua. Kita nak beli beras biar dapat pahala. Sebab niat kita nak tolong saudara kita. Ni kita perhati tau, banyak kedai-kedai rucik kita tutup. Semua hamba tahu pasal ni. Hamba tahu lah ke? Sebab kita beli gitu. Nampak? Kita tengok tutup. Ni tanya budak ni. 2-3 hari pun ni. Kebetulan hamba dah nak pergi lah. Mereka mau beli benda ni hamba buat list ni. Paper, susu, sabun. Pergi cari kedai Melayu. Dah so kira mahal kita beli tak? Kedai Melayu. Dia pergi beli. Dia pergi beli. Lepas tu tuan kedai kata kan dia minta maaf banyak harga naik belaka ni. Barang mahal ni. Dia kata kan beres bawah. Tak kira mahal pun. Beres je. Nampak? Dah kata mahal pun tak kisah. Sebab kita nak tolong orang kita. Nampak lagi ni? Tu. Ini iyyaka na'budu. Nak faham. Dan bila kita faham itulah Islam. Hebatnya. Kuatnya kita. Persaudaraan tu. Tapi bila ada nafsu. Penting diri.
Ada. Kita nak kita je. Orang lain buat saya. Betul ni? Itu salah dah. Ni. Ini penting. Jadi bila kita faham sini, apa toh nak ada sifat dengki? Tak ada. Tak ada sifat dengki. Tak ada. Kalau kita faham. Iyyaka na'budu. Betul ni? Itu semayang tu mengajar kita. Kalau semayang tu hati-hati. Maka ni. Jangan dengki lah. Sama kita dengki benda. Kita cuba kita perhati tau. Orang dulu orang puan mendengarnya. Kata bang, cuba tengok jalan Banggu tu, kedai-kedai. Lama ni start pada saya mari duduk di Terengganu. 20 tahun lebih. Kedai tak tutup-tutup. Padahal kita perhati kedai tak laku mana. Kau lagi? Sebab apa dia boleh bertahan? Sebab ada yang bantu. Stay kedai tak tutup. Kita 3 bulan tutup kedai. Sebab nega modal stikang. Nampak lagi? 3 bulan tak laku boh, tutup Dia nak bayar api lagi, air lagi, aircon lagi, pekerja lagi, kita sendiri lagi gaji kita. Faham lagi? Tak ada pun orang lain nak bantu. Sama kita deki. Maka tutup kedai. Aku kata dah, kata. Aku kata dah jangan buka. Buka juga, apa kerah. Royak dah dulu. Tak ada positif, semua negatif. Sebab tu apa perhati ni baju belakang nak buat apa ni bab ekonomi. Dari segi sebab tu masyarakat kita bila kita senang kita nega, bila kita senang kita tak ingat saya kita. Sebab apa kita tak ingat? Sebab masa kita susah mereka bersifat negatif, tak ada positif pun. Dah ayolah, orang buka banyak dah. Tak ada pun nak tolong. Nak tamu tolong pitih pun wis semangat. Dah wi. Ini sifat orang kita. Sebab tu orang kita bila dia maju, dia senang, dia tak ingat kita. Sebab masa aku susah pun tak tolong. Betul ni? Ni masyarakat kita. Ni penyakit hati ni masalah. Kita tolong dia. Dia tak buat tak cukup modal, kita tolong. Mana lagi transport rosak, kita baiki. Dah kita ada, kita biar dia maju, biar dia naik, boleh berdikari. Selamat, itu Islam. Comel lah. Ni kita nak bantu. Ni sifat hati kita ada jejak. Bila saudara-saudara kita maju dalam nega, kita deki pula. Ya Allah, berat tu. Macam mana kakak dia boleh kaya? Tipu kan ni. Nampak? Itu sengka-sengka buruk. Betul? Jadi sebab tu hati kita nak jaga. InsyaAllah. Bila hati comel, insyaAllah penyatuan umat Islam akan hebat. Kalau hati masalah, Islam tak akan bersatu. Tak akan bersatu. Dia berpunca daripada hati. Kalau hati comel, insyaAllah bersatu. Islam akan hebat balik. Lemahnya umat Islam hari ni sebab dia hati mereka masalah, timbul dengki. Okey. Bahaya-bahaya dengki kita akan gaji belakang ni insya-Allah. Yang kelima benda dia kata kikir dan kasih akan harta. Kikir ni kedekut. Orang Terengganu panggil kedekut, nak mampu. Orang Kelantan panggil kopi hari. Orang Johor panggil tangkai jering. Orang Arab kata bakhil. Nampak ni? Terengganu kata segi tahi hidung masing. Terengganu lebih ada orang apa. Tahi hidung masing. Tu ia tu. Dia panggil kikir. Kedekut. Lepas tu dia kata kasih akan harta. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Kita tak boleh kasih kepada harta. Kita kena kasih kepada siapa? Allah dan Rasul. Tu. Ini asas. Asas dalam iman kita. Asas iman kita kena kasih kepada Rasulullah melebihi daripada harta benda kita. Pangkat, anak bina, ayah, ibu, anak, tak kira siapa. Rasulullah yang perlu kita kasih. Tu. Maka ni asas. Ni kita nak kasih akan harta. Umur janggut putih nak mati esok lusa dah, sayang lagi ke harta. Ya Allah. Nampak? Tak payah sayang lah. Ni sayang lagi. Berat menandang suruh. Ada seorang hamba Allah tu mana bercerita besuk malang garik malang. Orang yang sayang nak harta je. Dia tu tak boleh khabar siapa aku pun tak tahu. Orang cerita aku. Mana lagi ada anak buah tu. Dia cerita. Dia bab sayang ke dunia. Sedih kau. Dia kata dia ada seorang tu. Dia kata dia orang piti banyak gaji puluh ribu sebulan. Tetapi makan kira. Nak minum air pun kira. Dia sayang ke piti dia. Jadi dia buat apa piti banyak-banyak. Dia beli
Beli mah dia ipung mah tu lah. Lepas tu duk wayak hok ni 2 gerai, hok ni 5 gerai, hok ni 10 gerai. Apa? Minum air kira. Nah, dia sayang. Hamba kata lalu dalam kata Allah ruginya. Dunia rugi dah. Akhirat apatah lagi memang kau rugi. Dunia rugi dah. Dah kira nak makan. Mana ni? Paling kurang atas dunia kita makan sedap. Ni dah. Dunia pun tenang. Sebab duk berbahagia dengan harta ni. Hamba kata kalau mati boleh siapa? Boleh siapa harta tu? Boleh ke anak kita? Apa lagi? Bahan ke dia. Apa? Buat beli BMW. Apa lagi? Kita duduk nak kubur, rugi. Betapa nak naik bola. Ya Allah, biar aku naik bola, ya Allah. Nak guna kepeng. Inilah, sedar dah kita. Kasih akan harta, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup dicela oleh syarat. Harta itu benda yang bersifat sementara. Sepatutnya kita guna harta tu untuk menjamin kita di akhirat. Itu dalam Islam. Kita nak faham, Islam bukan menolak dunia, Islam mengurus dunia. Itu. Kalau hak kita salah faham ilmu tasawuf, tolak dunia tu, tabuh dunia, akhirat je, hak tu salah. Hak tu bukan tasawuf yang betul. Tasawuf yang betul, ambil dunia, wagi ke akhirat. Itu betul. Tak salah dunia. Baru kita tak mundur. Kalau kita ambil akhirat saja, dunia tak cara, maka kita akan Islam akan mundur. Akan lemah. Dikuasai oleh bukan Islam. Macam berlaku hari ni lah. Sebab kita lemah. Okey, kasih akan harta. Tak boleh, kena buang. Kasih dalam hati kita kena buang. Kena masuk siapa? Masuk Allah dan Rasul. Masuk Allah dan Rasul. Sebab tu siapa yang kasih kepada Allah dan Rasul, maka dia akan berjuang pada jalan Allah. Hidup dia habiskan sisa-sisa hidup dia pada jalan Allah. Orang ni, kalau hati dia kasih Allah dan Rasul, hidup dia untuk agama je lah. Tu dia. Okey. Benda pula yang keenam, kasih akan kemegahan. Allahumma salli ala Muhammad. Nak sangat megah. Sebab tu orang cari binti banyak je. Cari binti banyak tu sebab nak megah lah. Takkanlah kita naik foto saga nak rasa hebat dah. Kita naik BMW baru kita rasa hebat. Betul? Baru kita megah. Tu kata alhaakumut takasur. Ya dah lah. Masa-masa hidup sibuk cari binti tu sebab nak bermegah-megah. Nah, hebat itu kereta aku tu, rumah aku. Ya Allah, hebat dah rasa. Yang kita takut je sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Hak tu kita takut sampai kita dihumbar ke dalam kubur. Tu. Jangan sampai gitu. Biar kita dah tobatlah. Tadi kita duk ngaji ni. Kasih akan kemegahan. Nak megah apa kau kalau kita kenal Allah? Kita tidak memiliki apa-apa pun. Allah Ta'ala beri harta kita, itulah ujian bagi kita. Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok kita guna tak kekayaan, kesenangan tu untuk agama Allah. Allah Ta'ala nak uji kita. Itu bila kita sedar bahawa kita tidak memiliki sedikit pun, tak nak memiliki apa-apa. Apa yang ada pada kita itulah ujian daripada Allah. Bila kita faham, insya-Allah. Itu penting kita faham. Okay, insya-Allah. Panjang umur depan dua kali kita faham, insya-Allah. Jadi yang ketujuh benda, kasih akan dunia. Dunia ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia. Kasih apa dunia ni? Dunia ni bersifat sementara. Kita bahaya dunia dah lalu. Lalai tu dunia, kita dilalaikan oleh dunia. Allah Ta'ala solek dunia ni begitu indah sehingga kita tertipu, terpedaya. Nampak lagi? Nampak tak? Allah Ta'ala solek dunia ni. Solek dunia, jadi kita tertarik, tertipu dengan dunia. Nampak? Allah Ta'ala solek. Dari segi rumah, makin comel rumah. Bentuk rumah kau comel. Apa lagi? Kereta kau comel. Semua kau comel lagi. Jadi orang yang hati dia tak ada iman yang betul, yang tepat, yang mantap, dia akan tertipu. Sebab tu baru beli telefon. Lepas tu bulan depan tubik pula telefon, tukar pula. Beli pula lain. Lepas tu bulan depan tubik pula canggih lagi. Beli pula. Itu kita. Itu dunia. Nampak? Banyak orang tertipu dengan dunia. Rumah berapa kali bokeh rumah. Pasata bokehta, pasata bokehta. Apa lagi? Kereta gitu juga. Tengok. Welfare saja berapa jenis model welfare.
Tak kata Toyota ya Allah. Macam jenis lah, G lah, apa serba. Betul tak? Hak tulis je terdapat body. Tapi, tengok estimah tu berapa jenis. Airah ada airahnya T, tak G, ada belaka. Dah ada ikut dia mati tu. Faham lagi? Nah, jadi kita tertipu. Nampak? Itu je dia. Dah payah. Orang beriman tak liu sikit apa. Dia tak terliu dengan dunia. Sebab itu tipu daya. Pelawak je dunia ni. Batal al-ghurur. Pelawak. Faham lagi? Jadi kita kena sedar tu dunia ni pelawak. Jangan kasih lah. Yang ke-8 benda pula, membesarkan diri. Allahumma salli ala Muhammad. Membesarkan diri. Depan tu kita akan faham. Apa besar diri ni, kita rasa kita hebat pada orang. Allahumma salli ala Muhammad. Akulah hebat mempunyai ilmu yang banyak. Akulah hebat berceramah ramai orang dengar. Faham lagi? Akulah hebat bila aku keluar perkataan orang senyap belaka. Bisa. bisa. Tak mahu rendah diri kau orang. Ni orang yang ada takabur dan besar diri ni, dia tak mahu merendah diri kau orang, tak mahu. Biar agak kita rendah diri, walaupun kita duduk pondok 15 tahun, bersih 10 tahun, balik raja, orang panggil jemput ni di kuliah. Tok kita hormat Tok Imam tu. Kita rasa kita lebih hebat dari Tok Imam. Padahal Tok Imam kita tua je. Tok Imam umur 80, kita baru 32. Paling bersih. Mana lagi? Kita rasa kita hebat dari Tok Imam. Kita tanya umur berapa? Tok Imam kata, I 80, you 32. Betul ni? 80 ke 32, berapa tahun tekah? Cuma kira matematik. 48. Pandai ke dia matematik? Kan dia lambat pun dia gitu. 48 tahun. Mana banyak Tok Imam ke kita semayang? Banyak Tok Imam. Lebih Tok Imam pada kita. Jangan rasa hebat lah. Jangan rasa hebat. 48 tahun Tok Imam sujud kepada Allah. Lebih dia pada kita. Tok Imam sebut subhanallah 33 je. Mana banyak je ke kita? Banyak dia. Ya Allah. Dah so hebat lah. Ada benda pun kita. Betul ni? Tidak. Masa kita hebat pada Tok Imam. Ya semua. Sombong je kita. Itu kalau kita gaji bab takabur. Ulama ajar cara mana nak buang sifat takabur. Kita belajar belaka tu. Baru kita sedar, ya Allah, malunya aku depan Tok Imam. Dah Tok Imam hormat kita, dah kita ustaz. Apa lagi? Tok Imam tersila. Kita hak tu katok ke jadah tak pala. Faham? Tok Imam sifat merendah diri dia, nak muliakan kita. Mari. Kita buat tunjuk hebat itu. Sici pun Tuhan dah angkat sembahyang kita. Faham lagi? Sici pun tidak diangkat sembahyang kita. Kita jadi Tok Imam ni. Sebab ada kepasaan sombong. Faham? Tu nak sedar. Takabur dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala campur roh kita sehingga ke patak bumi yang ketujuh. Orang ada sombong. Mana ke ni? Siapa tawadha, Allah Ta'ala akan angkat roh je sehingga ke langit yang ketujuh. Jangan main takabur. Membesarkan diri. Dan macam mana Tuhan nak angkat solat kita ke langit? Betul? Sebab kita dengan sombong. Angkuh. Jangan buat gitu. Mentang-mentang kita cari api Quran, Quran 30 juzuk dengan baca megah je. Boleh sebut tu aku Tuhan kata. Mulut tu aku yang bagi. Betul tak? Ya tak? Siapa bagi mulut kita? Kita gaji anggota 7 apa ni? Allah Ta'ala yang kurniakan dua bangsa, bangsa dunia, bangsa akhirat. Tu ni. Kalau Tuhan tak bagi ninjah kita, boleh kita sebut Allah? Tak boleh. Ni lah. Ni nak sedar ni. Patut suara pula bagi mana? Anak buah berbalang duk kedai. Lebih kurang apa dah, pukul 12 dah masa tu. Orang tutup kedai. Orang kata nak ambil gelas boleh. Apa tu ambil gelas. Bedang duduk kedai, tuang kedai, tutup kedai, benda ni. Abang tu kalau kita duduk lagi ada cah tak? Tak ada dah cah itu duduk. Apa? Malam baru ni sampai pukul 3 pagi. Tuang kedai kata nak balik tutup deh. Orang tu kedai Sengatong. Dak kira kedai ni apa? Dah berhenti. Berhenti dah mari buat molek.
Dah cakap boleh kau tutup kedai. Tutup kedai, tuang lagi. Dia kabur lah. Cikgu tutup lampu deh. Alhamdulillah, besar pahala awak je. Pasal lampu kita. Faham lagi? Gelap pun tak apa. Kita tak salah gelap pun. Tapi tuang kedai tak gamuk kau. Okey kan? Yang penting je gelap tu yang ambil dulu buat lagi. Dia tak masuk. Betul tak? Tu dia. Nampak? Jadi kita duduk kedai. Anak-anak buah ni ada cerita. Tentang benda-benda gini je. Takabur, sombong. Dia kata, dia kata balang ada orang gotong tu. Dia kata kalau kita khabar dia Kelantan, kalau kita khabar suara mari mando. Suara tu mari mando. Hak kita duk kata Allah bab mayang dia malam. Ba Allahu akbar. Apa? Allah tu mari mando suara hak tu bik tu. Cuba kita renung sejenak. Mari dua ada. Adakah kita mengeluarkan suara tu? Kita tak mampu. Betul ni? Sebab tu bila kita faham, ya Allah, memang rapat jik kita rendah diri. Tak sombong. Betul? Sebab suara yang kita keluar, kita boleh baca. Surah Al-Baqarah ke? Kita dah sogong lah kita imam ni. Suara yang tupik tu hak Allah. Kalau Allah Ta'ala tak keluarkan sejak pun, ni kita boleh duduk depan hebat sangat kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak diangkat ke langit pun. Solat kita tu rugi. Apa kita kosongkan diri kita, ya Allah, aku tidak memiliki apa sedikit pun. Ihram. Kosongkan diri kita. Sebab tu dalam semayang dia ada ihram. Dia ada munajat. Tu Mi'raj munajat. Itu konsep semayang. Ihram. Maksud kosongkan diri kita. Kita tidak memiliki apa-apa pun. Itu semua kepunyaan Allah. Tahu? Jadi bila hati kita bersih, tak ada memiliki, barulah hati kita mi'raj, hadir hati kepada Allah. Ya Allah, hebat je mu. Tu Allah, kata Imam Ghazali tu, masa kita takbir tu kan, Allah, maksudnya mi'raj, hati kita hadir kepada Allah. Apa ni? Tu itu tasawuf. Tasawuf sebenar, membimbing hati kita bersifat tawaduk. Bukan sombong. Tak ada apa yang kita nak bangga pun. Walaupun kita ilmu setinggi langit pun. Itu semua kepunyaan Allah. Tak ada orang kita. Tapi bila hati kita bersih, insya-Allah. Comel. Kalau hati kotor, memang kita rasa hak kita lah. Ni penting. Maka dia kata membesarkan diri. Jangan. Okey. Apa lagi? Yang ke-9, ujuk. Kalau kita tak ngaji, ujuk ni memang mainan kita. Betul tak? Mainan kita. Apa tu kita juga masa tu ngaji dulu. Kita boleh bangun tajuk tu. Ya Allah, hebat je. Pagi. Bu bangun tak Balang? Saya cakap sama mana orang. Aku tajuk. Hamba tidur. Kita kata, kau apa tu? Aku boleh bangun. Aku boleh bangun. Kita rasa kita yang boleh bangun. Ujuk. Dia panggil. Itu kita tak tahu tu kau tak ngaji. Betul tak? Kita rasa kita yang boleh bangun. Hebat je kita. Sedangkan kita boleh bangun tu dengan izin Allah. Kita boleh menang, kita boleh ngajar orang dengar kita. Jangan rasa hebat kita. Itu adalah anugerah Allah. Ni kita rasa aku yang sarau, aku yang tu orang suka, orang kita rasa kita. Kita panggil wujud. Tu. Maka orang ni dia cela, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Depan tu sekarang ada belaka. Insya-Allah kita ni doa-doa yang panjang umur aje. Tu. Takut mati awal. Faham? Hamba ni hamba takut mati. Sebab kalau hamba mati kita tak ada habis. Dia gitu. Jadi kena doa ni panjang umur apa. Kira. Banyak di depan tu. Jadi bila kita ngaji lagi, ya Allah, merajuk dia tak kena kita. Dah 10 penyakit batin ni. Kita tak tahu. Itulah sebab-sebab kita terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ujub. Yang ke-10 riak. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita faham nak buat riak, buat benda kau, kita tidak memiliki apa, nak tunjuk siapa? Nak hebat apa tak kita? Walau kita boleh sembahyang sunat, dia nak tunjuk orang aku dah hebat. La ilaha illallah. Nak tunjuk dia. Tak tunjuk benda pun kita. Subhanallah. Allah nak tunjuk siapa ke dia? Tunjuk kepada Allah. Allah beri kita boleh gerak, boleh hidup, ya Allah. Tu nampak? InsyaAllah depan tu. Okey. Kita baca lagi. Berapa dah? Ya Allah. Aku serabut. Tadi Ji, apa duduk, kamu tengok jam ni. Tahu? Masa aku baca ni, dia baca. Ya ayuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bila-bila tengok jam.
Hamba tengok jam tadi pukul 9.50. Belang-belang baca ya ayuhan nasu taqu tu. Baru gini. Hamba pun ditah hati aku. 10.30 boleh berhenti. Sebab 45 minit dah. 10.30 45 minit muslimat. Mak-mak hamba ni, kakak-kakak adik-adik ni. Ingat kita. Hamba cakap baru 200. 45 minit berlalu. You know. Apa lagi? Betul tak ni? Nampak tak masa cepat je? Kalau umur kita sampai mungkin kita mati dah tadi. Betul ni? Jangan main-main. 45 minit sekejap je. Inilah. Dah macam mana? Nak kira kan kita ni. Hamba rasa dah panas lagi kursi ni. 45 minit dah. Nak sambung ke nak balik? Tanya hatilah. Allahumma salli ala Muhammad. Ingatlah kita mati kita ni. Hamba suka nasihat bab mati je. Saat tak. Kemungkinan saat akan datang kita sudah tidak ada di dunia ini. Kita sedar, insya-Allah. Jangan jadilah cita-cita hok nak pakai apa? Kita cita-cita hok molek pula je. Nasib baik Tuhan dak mati kita je. Mungkin 5 minit akan datang. Mungkin 10 minit akan datang kita mati. Betul ni? Jadi dia nak sedar. Mana saudara bercakap bab mati kau? Abang dia mana? Kedah kau? Mana? Abang dia tiga. Abang dia tu buta. Habis ingat abang pernah kira dia dulu. Cerita-cerita lama lah. Dia buta, dia nikah. Bini dia bisu. Hebat. Dia buta, bini dia bisu. Lagu mana dia dua orang ni? Apa kira dia? Mana ada akak air apa sebab. Apa lagi? Mana anak buah hamba ni lah. Gimana dia tunjuk abang dia kata, dia buta, bini bisu. Dah lagu mana? Tak laki dah apa? Bini nampak. Tapi bisu dah dengar. Lagu mana dia hidup? Boleh ada beranak. Ada apa dia? Mana lagi boleh tangguh anak bini? Dia jadi tukar urut lah. Jadi cerita lah. Malam cerita yang terdiga. Kejut apa? Diga dah. Yes. Diga dah. Maka dia nikah pula. Dia balik di Batu Pahat. Dia duduk apa di Batu Pahat. Dia duduk gandul lah. Batu Pahat. Buta sama buta. Pulak. Buta sama buta pula. Hak ni. Hak sini buta bisu. Hak ni buta-buta. Ditakdirkan Allah Ta'ala tiga maulid ni. Ceritalah nak mati tu. Dia bangun pagi apa sebab dia masuk bilik air. Tiba-tiba dia rasa dah orok kan. Rebah sikit. Dia buka pintu. Lepas tu bini kejut. Dah buta. Nak kan dia? Nak kita urut siapa? Dah kita urut tua dia. Sejam lebih kok jauh juga. Suara tu mari. Akak dah mati lalu. Akak apa sebab suka dia pun duduk apa sebab esok baru tinggal. Dia pun besar. Dia kata, dia pesan belaka lah. Adik-beradik apa sebab terus kabur belaka. Dia kata, hamba nak balik dah ni. Orang nak jemput dah hamba dia tadi. Nak balik dah ni. Dia kata, dia kaya terang. Lepas tu esokkan pula. Dia 9-10 minit yang mati. Pagi lepas subuh apa sebab tu. Dia pun pesan lah. Duk tengok jam boleh tanya bini dia. Pukul berapa dah ni? Bini buta. Apa lagi? Tapi ada lah adik-adik ada apa semua. Dah ada tanya jam semua. Dah hamba tunggu orang nak bagi jemput dah ni. Dekat dah ni. Apa lagi? Dah sembah-sembah. Lepas tu siapa tu? Ada ni. Bini tu. Ayat tu. Dah lah. Siapa dekat nak tinggal tu. Dia baca surah Al-Fatihah sekali. Dan dia gocak. Mati lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Bergo. Ya Allah. Hadilah yang kita idang-idangkan. Allahumma akhiru kalamana minad dunya bi kalimatin la ilaha illallah. Tu kita nak. Nak mati dengan akhir kalam kita la ilaha illallah. Dakhalal jannah. Syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Dia baca tahun sekali, dia mengucap tu. Allahumma salli ala Muhammad. Tu kata dah hamba negah mana ya Allah, ada nasib aku apa tu. Nasib kita mana aku? Kita tak tahu kesudahan kita. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dia selesai dia. Kita tak tahu bila. Lagu mana keadaan kita? Inilah. Dia yang perlu kita risau, yang perlu kita fikirkan. Kesudahan kita. Tu. Inilah kita nak bergantung kepada Allah, sentiasa mengharap rahmat Allah. Jangan sombonglah kita tak miliki apa-apa pun. Kita kena sentiasa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa. Hati kita ni qalbun, dia sentiasa berbolak-balik. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri pun dia bimbang. Dia kata hati aku ni sentiasa berbolak-balik. Maka wali Allah pun sentiasa berharap rahmat Allah. Apatah lagi kita orang awam yang banyak dosa. Betul ni? Kalau tak ada tak jaga, tak pelihara kita, tak tahulah kita. Kerana saat kematian kita. Betul ni? Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pengajaran yang besar bagi kita. Tu. Siapa suka dengan buta je apa serba. Amalan dia comel, hati dia baik. Baca surah Al-Fatihah sekali, ucap. Tak ada. Duk tunggu dah. Dia pesan belaka dah, dia kata, dah kalau aku mati ni, bu jangan tunggu-tunggu, anak-anak hak jauh budak dang biarlah. Dia kata, sipang cepat-cepat. Tapi dia mati 9-10, lepas asar tanam. Lepas tu hak pindai budak dang tau. Anak tak dapat tu nak tengok juga. Ada dalam liang tu orang buka tengok. Nampak? Ayuh. Ni lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita minta-minta gitulah. Allah Ta'ala pelihara kita itulah, kita nak peti, nak hati yang bersih. Bila hati kita bersih, kita sentiasa bergantung kepada Allah, sentiasa mengharapkan rahmat Allah. Sebab kita tidak memiliki apa-apa, tak ada kekuatan pun kita. Kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, mungkin kita tak dapat nak ingat kepada Allah di saat sakharat tu. Betul? Maka sebab tu nak hati bersih, kita bergantung kepada Allah sentiasa. InsyaAllah. Okey. Padang dah, tak sambung dah. Tu insya-Allah lah panjang umur, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki kita sambung. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau berhiasi jantung engkau dengan sifat kecelaan ini. Berhiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ni. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam.